اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 63, baris yang kedua daripada bawah. Surat 63, baris kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Orang murtad apabila jadi murtad seseorang, wal-iyazabillah, nescaya wajib di atas yang berkuasa kerajaan menyuruh kembali semula kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan taubah daripada dosa murtad itu. Dan kalau ia orang yang murtad enggan, nescaya wajib atas umpama raja. Wajib atas umpama raja. Umpama raja ni daripada orang yang kuasa. Nescaya wajib atas umpama raja. Contohnya raja. Mana umpama raja? Daripada orang yang kuasa. Wajib membunuh akan dia, atau pakai pada wajib, oleh membunuh akan dia akan orang yang murtad. Nescaya wajib atas umpama raja. Umpama raja ni, siapa umpama raja? Daripada orang yang kuasa. Kau masih tu. Jangan daripada orang yang kuasa membunuhkan dia. Bukan jangan baca strik gitu. Nescaya wajib. Dan kalau ia orang murtad enggan mengucap 2 kalimah syahadah dan enggan kembali bertaubah, enggan kembali kepada agama Islam dengan mengucap, dia enggan, nescaya wajib atas umpama raja. Siapa umpama raja ni? Daripada orang yang kuasa. Raja ke, menteri dia ke, pegawai dia ke, petugas dia ke, orang yang kuasa. Orang yang diberi kekuasaan oleh kerajaan. Orang yang diberi kekuasaan oleh raja, oleh kerajaan. Wajib itu membunuh akan dia, yakni oleh membunuh akan dia akan orang yang murtad. Selepas dibunuh, mayat orang murtad tadi ni tidak dimandikan, tidak dikapan disembahyangkan, tidak dikebumikan di perkuburan orang Islam. Mayat tu kambuhlah mana-mana pun. Kambuhlah mana-mana pun mayat orang yang murtad.
Jadi apabila jadi murtad seseorang, murtad ni 3 sebab terdahulunya. Sebab murtad 3 perkara. I'tiqad yang salah. I'tiqad yang salah ni siapa tangga murtad lah. Sebab i'tiqad yang salah ni ada hak kafir ijma' ulama. Ada hak khilaf pada kafir. I'tiqad yang salah ni tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Dia ada tiga pesen. I'tiqad salah belaka panggil. Tapi hak murtad ni i'tiqad yang salah sampai tangga kafir ijma' ulama. Kalau macam Qadariyah contohnya, tu khilaf pada kafir. Kalau Jabariyah contohnya, i'tiqad yang salah tapi tak ada ulama yang letak kafir. Dia gitu. I'tiqad salah yang bicara sini hak kafir ijma' ulama lah. Qadariyah i'tiqad salah tapi khilaf pada kafir. Khilaf pada kafir ni ada sebahagian ulama usuluddin mengatakan kafir, ada sebahagian ulama usuluddin mengatakan tak jatuh kafir lagi lah, tapi berdosa besar, masih lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Ini Qadariyah contohnya. Ada Jabariyah i'tiqad yang salah tetapi tidak ada ulama menghukumkan kafir. Ulama hanya menghukumkan fasik lagi mubtadi'. Akidah i'tiqad yang salah, yang berdosa besar, yang bid'ah, tapi tidak ada ulama menghukumkan kafir. Tapi dalam pembicaraan murtad ni i'tiqad yang salah hak kafir. Dia contoh yang pertamanya, tak ada Tuhan. Tu jelaslah. Syak, sama ada Tuhan ada ke tidak. Tu contohnya lah. Hak i'tiqad yang kafir ni hak murtad. Tapi i'tiqad yang murtad dengan i'tiqad tadi ni, sebelum murtad dia beriman. Sebelum murtad dia beriman. Kemudian dia berpegang dengan i'tiqad yang salah yang jadi murtad. Tetapi kalau itulah pegangan di selama ni, dia orang Islam, tapi di i'tiqad dia ni tak ada ke tak ada Tuhan, tak ada di i'tiqad dia. Dia bukan hanya i'tiqad tak ada Tuhan tu kafir. Dia tak i'tiqad pun tak ada Tuhan. Tahu ada Tuhan, tak ada pun di i'tiqad dia. Sekarang ni di i'tiqad Tuhan tak ada ke? Dia tak ada. Ada ke tak ada ke Tuhan, tak ada dalam i'tiqad dia. Tu kafir tu. Dia wajib i'tiqad Tuhan ada. Tapi kalau dia tidak i'tiqad Tuhan ada, tapi dia tak i'tiqad Tuhan tak ada, dia tak ada. Tuhan ni tak ada dalam i'tiqad dia, tak ada. Ada ni. I'tiqad Tuhan tak ada ke kamu ni? Dah cara-cara dah i'tiqad Tuhan ada. Tak tu kafir tu. Tapi nak ceritanya, kalau itulah i'tiqad dia daripada asal, tu tak ada angin murtad. Sebab murtad ni orang yang beriman, orang Islam yang beriman, yang terbatal kemudian. Itu panggil murtad. Ada ni. Jadi dia orang beriman, kemudian beriktikad dengan i'tiqad yang salah, jadi murtad, iman dia batal. Dia orang Islam comel-comel, tapi dia berkata dengan perkataan yang jadi murtad, maka batal Islam dia tu. Dia orang Islam ni, asal dia yang diwarisi ibu bapa, dia buat satu perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Dia baru timur murtad. Ada ni. Dia murtad ni hak terbalik agama, terbatal agama, dengan bahawa dia beriman kemudian beriktikad dengan i'tiqad yang menyebabkan dia murtad. Dia orang Islam kemudian berkata dengan perkataan ataupun melakukan satu perbuatan yang menyebabkan batal Islam, itu dipanggil murtad. Kemudian hak i'tiqad yang salah ni,
Bukan hanya contoh ni, contoh je lah dalam kitab kita ni. Tak ada Tuhan tu contohnya. Bahkan yang nak kena jaga sangat, orang Islam pasti beriktikad Tuhan ada. Pasti beriktikad Tuhan satu. Pasti beriktikad Tuhan satu. Satu pada zat. Beriktikad tak satu pada perbuatan. Ni kena jaga molek. Zat Tuhan memang satu, tak ada Tuhan yang kedua. Tapi perbuatan, adakah perbuatan Allah saja ke, ataupun ada juga perbuatan yang berlaku yang ianya perbuatan makhluk Allah. Ni nak kena jaga. Di antara i'tikad yang kafir ijma' ulama adalah beriktikad sesuatu selain daripada Allah menjadikan secara tabi'i semula jadi yang tidak ada kaitan dengan kekuasaan Allah. Ini kafir ijma' ulama. Itu kena jaga. Itu i'tikad yang salah kafir ijma' ulama. Tetapi kalau beriktikad seumpama ni bermula dari umur baligh, dia tidak pernah beriman, nak panggil murtad macam mana? Murtad ni beriman comel-comel semua yang berlaku perbuatan Allah, kemudian dia beriktikad yang berlaku ni bukan perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Berlaku segala perbuatan ni tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Dia beriktikad yang salah sebelum tu, kemudian jadi murtad, iman dia batal. Jadi hak i'tikad yang salah satu sebab murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Yang nak kena jaga lagi satunya, murtad dengan perkataan. Sebab antara tiga ni yang paling banyak menyebabkan jatuh murtad adalah perkataan. Contoh yang pertama, mengkafirkan orang Islam yang lain. Mengkafirkan orang Islam yang lain menyebabkan yang dikafir itu menjadi kafir, menjadi murtad. Buka kitab mana-mana pun, kalau kata murtad dengan perkataan, contoh yang pertama adalah mengkafirkan orang Islam yang lain. Adik tu, dah ingat tu. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin, maka sesungguhnya telah menjadi kafir. Ia mengkafirkan orang mukmin tu. Mengkafirkan orang mukmin, dia jatuh kafir. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis sahih Muslim. Sesiapa yang berkata kepada saudaranya, wahai orang kafir, maka kata Nabi SAW, maka sesungguhnya telah jatuh jatuh dengan kafir tadi ni oleh salah seorang daripada kedua. Kalau yang dikafir itu memang dikafir sungguh, maka kafirlah dianya yang dikafirkan tu. Tetapi kalau yang dikafir itu tak kafir, maka kafir itu akan kembali kepada yang mengkafirkan. Jadi apabila seseorang mengkafirkan seseorang yang lain, maka kafir itu sama ada yang dikafir itu kafir betul ataupun yang dikafir itu tak kafir, maka kafir murtad tu kembali kepada yang mengkafirkan. Ini kena jaga molek. Yang saya tekan dahulunya adalah hanya kerana percakapan asbab terus dihukumkan kafir. Hanya percakapan asbab terus dihukumkan kafir. Walau cakap asbab tu tak ada salah. Cakap asbab lah. Makan, kenyang, minum air, hilang dahaga, makan ubat jadi sembuh. Itu semua cakap asbab. Allah, matahari terik sungguh sekarang ni. Panas sungguh. Kalau jemur sekejap je kering. Itu semua cakap asbab belaka tu. Yang menjadikan kita panas ni bukan matahari. Yang menjadikan kita panas ni bukan matahari langit tu.
Yang menjadikan kita panas terik ini Allah buat. Matahari itu makhluk, maka tak payah bekah. Itu pegangan. Apabila jemur, cepat kering. Kering tu bukan kepanasan tu yang buat. Jadi panas bukan matahari yang buat. Kemudian lepas jadi panas ni, matahari itu makhluk Allah. Panas tu makhluk Allah. Allah yang buat matahari, Allah yang buat panas. Sampai masa kering pakaian, Allah yang buat kering. Itu pegangan kita. Itu mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi kita cakapnya panas molek matahari. Matahari. Bukan Allah Ta'ala buat panas. Panas molek kerana panas jemur cepat kering. Panas pula yang mengeringkan. Tadi panas kerana matahari buat. Kemudian kering kerana panas buat. Matahari makhluk, panas makhluk. Itu cakap asbab. Tak ada salah. Pegangan kitanya, panas Allah buat, bukan matahari buat. Kering Allah buat, bukan panas yang bekah. Itu pegangan. Tapi nak ceritanya, cakap asbab tidak salah. Itu kena jaga molek tu. Salah pengajian kau. Bila cakap je, tak ada Tuhan muning kapi, muning sesak. Jangan. Ini salah pengajian, sangat-sangat. Pengajian tu salah, sangat-sangat, sesak, sangat-sangat. Menyebabkan yang salah belajar dengan guru yang salah, yang sesat seumpama ni, yang belajar tu mudah-mudah mengkapi kaum Islam yang lain. Yang belajar tu jadi murtad. Bila murtad sahaja, terbatal sekalian pahala amal ibadah yang dilakukan terdahulu, kosong tak ada. Bukan dosa, bukan kapi murtad ni adalah sekeji-keji bagai kapi. Kapi ni banyak. Sekeji-keji bagai kapi, sekeji-keji pesen kapi adalah kapi murtad. Ni kena jaga molek. Kena jaga percakapan asbab tak salah dari syariat. Itu hanya sandar isnad majazi, sandar sementara kepada asbab. Itu cakapan harian kita. Cakapan harian kita memang kita sandarkan kepada asbab. Jadi mengkapikan orang Islam yang lain yang tidak kapi, maka itu salah satu daripada contoh murtad dengan perkataan. Jadi murtad dengan perkataan lah yang paling banyak sekali. Selepas jadi murtad. Apabila jadi murtad seseorang, nescaya wajib di atas yang berkuasa menyuruh kembali semula kepada agama Islam. Hak ni hak murtad yang disedari oleh pihak berkuasa. Contohnya murtad dengan i'tikad yang salah. Tu pihak berkuasa mana? Sebab itu i'tikad dia sendiri. Tapi dia bercakap di mulut tak ada Tuhan. Hak kata i'tikad tak ada Tuhan ni, dia i'tikad. Dia bercakap di mulut tak ada Tuhan. Itu murtad dengan perkataan. Ada ni. Hak i'tikad yang salah sebab murtad yang pertama. Contohnya tak ada Tuhan. Di i'tikad tak ada Tuhan. Ni tak ada orang tahu. Tak ada kewajipan atas pihak berkuasa. Dia bercakap di mulut tak ada Tuhan. Tu murtad dengan perkataan. Barulah menjadi kewajipan pada pihak berkuasa. Ataupun murtad dengan perbuatan. Diambil Al-Quran, dihina Al-Quran, pihak berkuasa pun tangkap. Pihak berkuasa pun tangkap. Apakah yang menjadi kewajipan pada pihak yang berkuasa? Adapun i'tikad yang salah yang jadi murtad, hak tu tak ada orang tahu. Hak tu dia wajib bertaubah sendiri.
Dia wajib bertaubah sendiri. Hak ning ni, hak wajib atas pihak berkuasa ni, hak murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Ini menjadi kewajipan atas, nescaya wajib di atas yang berkuasa, menyuruh kembali semula kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan taubah dari dosa murtad itu. Wajib atas yang berkuasa menyuruh kembali semula kepada agama Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Hak mengucap 2 kalimah syahadah ni, hak murtad batal Islam, murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Adapun murtad pegangan salah, hak tu tak ada mengucap 2 kalimah syahadah. Itu dia bertaubat dengan Allah Ta'ala lah. Hak mengucap 2 kalimah syahadah ni, hak batal Islam dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Adapun i'tiqad yang salah, batal iman, dia tak perlu mengucap. Sebab mengucap 2 kalimah syahadah ini berkait dengan Islam. Dia tidak berkait dengan iman. Untuk sah iman seseorang tidak berkait dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Ada ni. Sekarang kita bicara agama. Bicara agama ni bicara Islam dan iman. Yang dahulu kan, kuliah yang pertama yang paling besar adalah agama. Wajib pelihara agama. Wajib pelihara agama terdahulu. Hak wajib pelihara agama yang terdahulunya, wajib pelihara agama supaya tidak jatuh ke dalam kufur, batal iman, batal Islam. Dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerjakan yang haram. Ini pelihara agama, pelihara ihsan. Agama, Islam, iman dan ihsan. Yang pertama pelihara Islam dan iman, jangan jadi kafir. Pelihara ihsan dengan bahawa tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Bukan tidak buat yang wajib ni, tidak cedera yang wajib. Walaupun dia buat sekalipun puasa semayang, tapi cedera, tak cukup syarat. Panggil apa tu? Tak pelihara ihsan. Ni ayat kitab kita kan, hak dahulu. Pelihara agama supaya tidak jatuh ke dalam kufur, dan supaya tidak cedera yang wajib dan tidak kerja yang haram. Bukan supaya tidak tinggal yang wajib dan tidak kerja yang haram. Tak. Tidak cedera yang wajib. Sama ada tinggal sungguh ataupun buat, tapi cedera, tak cukup syarat rukun. Dia panggil apa itu? Tidak pelihara agama, tidak pelihara ihsan. Tapi yang pertamanya, pelihara agama ni supaya tidak jatuh dalam kufur, dengan bahawa pelihara iman daripada i'tiqad yang kafir, pelihara Islam daripada perkataan dan perbuatan yang menyebabkan jadi murtad. Ada ni. Itu hak pelihara agama. Pelihara daripada i'tiqad yang menyebabkan jadi murtad dan perkataan perbuatan menyebabkan jadi murtad. Tapi nak bicaranya apabila i'tiqad tu jadi kafir, itu bahagian iman. Kufur, iman dia batal. Maka bila berkait dengan iman, untuk kembali pada beriman, iman tak syarat kepada 2 kalimah syahadah. Hak batal Islam dengan perkataan dan perbuatan, barulah wajib atas pihak berkuasa suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Hak batal iman, bukan kata wajib atas yang berkuasa menyuruh mengucap 2 kalimah syahadah. Pihak berkuasa pun tak tahu waktu. Tapi macam mana diri sendiri?
Beriktikad dengan iktikad yang murtad, yang kafir. Kembali pada iktikad yang sebenar, bertaubat dengan Allah. Adakah wajib mengucap dua kalimat syahadah? Tidak. Sebab dia kekal orang Islam. Islam ni tak batal dengan perkataan. Islam ni tak batal dengan perbuatan. Tapi iman dia batal dengan iktikad yang salah. Ingat dulu kita bicarakan Islam dan iman ni yang tidak berlaziman. Orang Islam yang tidak beriman tu maklum, orang munafik. Islam zahir tapi kafir di sisi Allah. Orang yang beriman tapi tak Islam, saya cerita dah dahulu kan, orang yang mengucap dua kalimah syahadah kemudian tapi dia beriman dengan Allah dan Rasul lama dah, tapi tidak ada keberanian sebab hidup di kalangan keluarga kafir ni, kafir yang sungguh, kafir yang tegar lah. Sebab ada orang kafir ni kafir gitu je, agama kafir dia tak peduli pun. Macam orang Islam kan, ada orang Islam yang Islam gitu je, apa Islam dia tak tahu, tak percaya. Tahu ke? Islam baka. Ni pun kamalah kafir keluarga dia, tapi kafir pun kafir macam tak ada agama, tapi adalah agama rasmi dia tu. Ni dak ni keluarga dia kafir yang tegar. Ada ni. Jadi anak ni tak beranilah duduk di kalangan masyarakat pula orang kafir belaka. Tapi hati dia sudah beriman dengan Allah dan Rasul. Dia banyak mengkaji, dia banyak membaca, dia banyak bertanya, dia mengikuti pengajaran-pengajaran agama dalam hak langit terbuka sekarang. Maka timbullah kepercayaan, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Tapi nak menzahirkan dengan mengucap dengan syahadah, ada kekangan. Kemudian dia pun hidup sendiri. Contohnya dia sambung pelajaran, berpindah ke Kuala Lumpur, jauh daripada keluarga, sudah sendiri. Barulah dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Maka dia menzahirkan sebagai orang Islam, tapi beriman dia daripada dulu lagi dia beriman dahnya. Sebab nak sah iman tidak syarat dua kalimah syahadah. Jadi samalah juga dengan orang iktikad yang salah, iman dia batal. Pihak berkuasa nak suruh mengucap, tak ada kaitan dengan pihak berkuasa, sebab pihak berkuasa tak tahu, tak ada orang tahu. Dia kembali bertaubat, kembali pada iman. Adakah dia wajib mengucap dua kalimah syahadah? Tak wajib, sebab dia batal iman, bukan batal Islam. Hak batal Islam dengan perkataan, hak batal Islam dengan perbuatan. Ini yang menjadi kewajipan pada pihak berkuasa, menyuruh kembali semula kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dia bercakap, dia menghina agama, tangkap. Percakapan dia itu percakapan yang maknanya dia murtad, tangkap dia. Kemudian suruh kembali pada agama dengan mengucap dua kalimah syahadah dan taubah daripada dosa murtad itu. Kena taubah. Sebab semata-mata mengucap dua kalimah syahadah kembali kepada Islam, tapi dosa masih lagi kekal, dosa murtad masih lagi ada, maka taubah itulah yang akan menghapuskan dosa murtad. Taubah itu yang menghapuskan dosa murtad. Mengucap dua kalimah syahadah hanya setakat kembali balik menjadi orang Islam, boleh kembali kepada pasangan suami isteri. Yang mana orang murtad ni pihak berkuasa kena tangkap, pihak berkuasa wajib parakkan, wajib ceraikan, wajib asingkan antara yang murtad dengan pasangan dia yang masih lagi Islam. Wajib diasingkan. Disuruh kembali kepada agama Islam, dia kembali balik dengan mengucap kalimah syahadah. Jadi orang Islam semula boleh bersama kembali dengan pasangan. Tapi dosa murtad masih kekal. Taubah pula, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pandangan.
Satu pandangan, orang yang murtad tidak akan kembali balik pada agama dengan semata-mata mengucap. Dia kena bertaubah kemudian dia mengucap. Dia kena gitu. Itu satu pandangan. Orang kafir asli, dia mengucap saja Islam. Orang murtad, contohnya dia mengkafirkan orang Islam yang lain. Dia mengkafirkan orang Islam yang lain, dia bersembahyang. Tapi sembahyang tidak sah lah sebab dia murtad. Tapi tidak sedar sembahyang tak sah. Sembahyang yang tidak sah tadi itu ada dalam bacaan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Islam semula tak dengan mengucap. Satu pandangan, tak jadi Islam semula dengan mengucap. Dia kena bertaubah dahulu daripada dosa kerana dia mengkafirkan orang Islam yang lain. Barulah mengucap tu mengembalikan dia kepada Islam semula. Hak kita ni dak ni, mengucap jadi Islam lah. Lepas tu dosa murtad, taubat dosa murtad tu taubat. Dia mengucap, sekarang ni kerajaan menyuruh dia mengucap. Dia mengucap, Islam semula dia. Boleh bersama dengan pasangan dia. Tapi murtad tu sebesar-besar dosa. Terapu ke tak dengan mengucap? Tak terapu. Dia nak terapu dosa murtad dengan bertaubah. Dia mungkin mengucap kerana takut pada pihak berkuasa. Pihak berkuasa kamu, tapi pihak berkuasa nak menetapkan murtad ni, dia kena mahkamah. Dia kena mahkamah ni. Ni hukum janayah ni. Hukum janayah murtad ni. Pihak berkuasa kena tangkap, bawa ke mahkamah, hakim menetapkan bahawa dia murtad, barulah pihak berkuasa wajib suruh dia kembali mengucap dua kalimah syahadah. Dia hukum janayah ni orang lain tak boleh buat. Orang lain tak boleh buat, tak boleh nak hukum orang lain. Dia kena pihak berkuasa. Yalah, orang murtad kena bunuh. Orang mencuri, merompok, kena hukum. Itu semua kewajipan atas pihak berkuasa. Bukan kewajipan atas individu. Kewajipan atas pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa nak menentukan kesalahan, kena mahkamah lah. Dia mencuri, naik mahkamah dulu. Dia merompok, naik mahkamah dulu. Dia berzina, naik mahkamah dulu. Dia minum arak, naik mahkamah dulu. Naik mahkamah dulu lah. Dia bunuh orang, naik mahkamah dulu. Kemudian boleh dihukum dengan hukum janayah agama. Hak murtad ni naik mahkamah dulu. Hakim dengan periksa dengan apa semua. Memang pada masa dia berkata-kata tu, dia berakal. Dia bukan kata tak sedar ke apa ke contoh. Jadi pihak berkuasa menetapkan jadi murtad. Barulah wajib pada pihak berkuasa suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Sekarang ada ke peraturan seumpama ni? Contoh terang-terang. Tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolak sekalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti hadis dia panggil. Tolak betul-betul hadis Nabi. Jadi hukum macam mana tu? Itu menyebabkan dia murtad. Tapi adakah pihak berkuasa tangkap, bicara dan menjatuhkan hukum dia murtad? Tidak ada, sebab undang-undang pun tidak ada. Ada ni. Kita orang ramai nak menghukum dia murtad. Tak, ini hukum kerajaan, bukan hukum orang ramai. Persoalannya timbul, orang yang tolak hadis Nabi ni, dia mati. Mati. Mati sebagai orang Islam, fardu kifayah lah. Mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Kalau mati sebagai orang murtad, buang gitu je mayatnya. Kambuh lah mana-mana pun. Buang gitu, makan dia anjing pun tak apa. Ada ni. Tapi sekarang ni, siapa yang nak menghukumkan dia murtad? Sebab pihak berkuasa tidak menetapkan hukum.
maka susahlah pada orang mati dah ni, orang anti hadis, tolak hadis sepenuhnya ni. Mayat dia nak macam mana ni? Mayat dia tu orang Islam lagi ke murtad dah? Murtad. Siapa yang menghukumkan dia murtad? Ini jadi masalah lah. Kalau tak ada peraturan. Maknanya walaupun tolak hadis metah-metah, terang-terang, dengan ceramah, dengan tulis buku terang-terang, tapi tidak ada tindakan pada pihak berkuasa, tangkap, bicara, tetapkan dia sudah jadi murtad. Kemudian wajib atas pihak berkuasa kena suruh mengucap dua kalimah syahadah. Ni orang lain tak boleh nak buat hukum ni. Jenazah orang yang anti hadis tadi ni akhirnya disempurnakan sebagaimana orang Islam ramai-ramai. Pakat semayang mayat pula. Semayang mayat ni tak ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Orang tolak hadis ni macam mana kita semayang mayat dia? Dia tolak hadis. Bila tolak hadis, tolak semayang mayat. Bukan semayang mayat je. Ni semayang 5 waktu ni, Quran bicara sebut berkaitan kewajipan semayang. Hak kita semayang rukun 13 ni, ini hadis Nabi belaka. Tolak hadis tak ada semayang. Tolak hadis tak ada semayang jenazah. Tapi orang tolak hadis ni orang pakat jenazah juga atas mayat dia. Dia tak ada. Semayang tak. Quran mewajibkan semayang. Macam mana semayang? Itu semua dalam hadis belaka. Tapi kenapa jadi seumpama? Sebab tidak ada undang-undang dalam bab perkara murtad ni. Maknanya orang yang anti hadis ni bermaharaja lela, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan fahaman sesak kapi dia tu. Kalau kira murtad lah fahaman dia tu. Tapi yang nak menghukumkan murtad ni mahkamah. Mahkamah macam tak ada undang-undang. Orang yang nak murtad, orang yang murtad betul-betul pun hanya setakat kaunseling sahaja. Pada kaunseling. Kemudian yang nak murtad ataupun sudah isytihar murtad, tak boleh buat apa dah. Sebab dia mau 18 tahun ke atas, tak boleh buat apa dah. 18 tahun ke bawah, ibu bapa masih lagi berkuasa. 18 tahun ke atas, ibu bapa tidak ada kuasa dah. Pihak kerajaan pun tidak ada kuasa, hanya kaunseling sahaja. Dia nak murtad dia oyak, maka dipanggil kaunseling. Kenapa bergang-gang? Dia nak kekal juga murtad. Tidak ada undang-undang yang boleh menghalang, tidak ada. Yang baik memang tidak ada. Jadi hal ni bicara undang-undang, hanya setakat kaunseling. Ini balik kepada pihak berkuasa yang menjalankan hukum Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru bicara hak ni. Kalau tidak kau gitu je lah. Tak tahulah macam mana dengan orang yang ditangkap kerana menghina agama. Orang yang ditangkap kerana menghina Al-Quran, dia akan dipenjarakan. Tapi ada dak undang-undang mewajibkan pihak berkuasa menyuruh dia mengucap. Ada tak? Dia menghina agama ni mungkinlah kena penjara. Menghina raja pun kena penjara. Takkan menghina agama tidak ada penjara. Menghina Nabi SAW, takkan tak ada undang-undang boleh memenjarakan. Itu penjara yang kita nak sekarang ini, menyuruh kembali kepada Islam. Ada tak? Tak apalah, dalam penjara nanti akan diberi penerangan agama lah. Iyalah, penerangan agama. Tapi ada tak undang-undang yang mana pihak berkuasa boleh memaksa dia kembali balik kepada Islam dengan mengucap dengan masyarakat? Ada tak undang-undang tu? Mungkin dalam penjara boleh bagi ilmu, boleh bagi penjelasan pun boleh. Tapi setakat mana hak boleh buat? Dia tak mahu juga. Dia kekal dengan hak dia, hak dia kena hukum tu. Cuma dia tak buat dah lah sebab kena penjara dah.
Tapi dia nak bertaubat tak daripada murtad dia kerana dia menghina agama. Dia nak bertaubat daripada murtad kerana menghina Nabi SAW. Dia nak mengucap ke tak? Dia tak ambuh. Dia nak bertaubat ke tak? Lagi tak ambuh. Ada tak? Undang-undang yang mana pihak berkuasa ada kuasa dalam perkara ni. Itu wallahu alam lah. Penjara tu satu perkara. Ni. Hak menjadi kewajipan pada yang berkuasa. Kewajipan yang kuasa ni wajib atas yang berkuasa menyuruh kembali kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan taubah daripada dosa murtad itu menjadi kewajipan. Dia pun takut dia berkuasa, dia pun mengucap, dihukumkan dia kembali menjadi orang Islam. Tapi dia dalam hati dia tidak ada bertaubat. Kalau dia cakap mulut tu, dia cakap mulut saya hok cakap mulut tu itulah kunang je. Ajaran sesat ditangkap. Kemudian isytihar disesat dan dia bertaubat dalam TV. Saya sudah bertaubat daripada ajaran sesat yang terdahulu. Itulah kunang. Lepas daripada dibebaskan, dia bermaja lalu semula. Taubah ni dengan Allah Ta'ala. Tapi Zuhri setakat tu je lah. Kalau dia tak bertaubah, mana dosa murtad dia belum lagi diampuni oleh Allah. Mengucap kembali pada Islam, bertaubah, Allah Ta'ala akan ampuni dosa murtad. Tapi satu pandangan tidak. Orang murtad bertaubat dahulu, mengucap kemudian. Boleh sah mengucap dia boleh kembali pada Islam. Contoh, orang yang murtad kerana mengkafirkan orang Islam yang lain. Dia sembahyang tidak sah sebab dia kafir. Tapi dalam sembahyang tu ada dua kalimah syahadah. Jadi Islam semula ke tak? Sini jadi Islam semula lah kalau mengucap dua kalimah syahadah. Satu pandangan ada. Tak akan jadi Islam semula sebab kamu belum bertaubat daripada murtad kamu kerana kamu mengkafirkan orang Islam yang lain. Dia nak bertaubat macam mana? Sebab dia anggap betul dia mengkafirkan orang Islam yang lain tu. Dia tak sedar dia yang kafir. Nak bertaubat macam mana? Nak bertaubat macam mana? Pakau ni boleh jadi Islam semula. Sebab berat orang yang mengkafir orang Islam yang lain, dia tak nak bertaubat macam baik tak sedar. Kemudian habis tempoh iddah, dia belum kembali pada Islam balik. Dia sudah tercerai dengan pasangan dia, bersama berzina sampai ke mati. Sebab dia dalam keadaan mengkafirkan orang tu selama-lama dia belajar. Selama-lama dia belajar dengan guru yang salah, guru yang sesat ni. Orang lain cakap sebab je, mung ni makan kenyang, tak ada Tuhan mun, kafir mun ni. Lepas obat, tak ada Tuhan mun ni, kafir mun ni. Mudah-mudah je. Cakap sikit je, tak ada Tuhan mun ni, kafir mun ni. Di tengah kita ada ajaran sesat seumpama ni. Salah guru, salah pengajian. Guru dia mengajar, bercakap, cakap dengan sukarela, bukan cakap latah. Mesti mari lubuk hati, makan kenyang. Dia berpegang nasi yang mengenyangkan, kafir dia letak. Dia letak begitu. Ni memang salah berat-berat sangat ni. Lepas tu macam mana tempoh dia murtad puluh-puluh tahun dia duduk amal gitu. Dia bersama dengan pasangan dia, macam mana tu? Kalau pakai di sini, dia mengucap dalam semayang, dia adalah mengucap dalam semayang, jadi Islam semula. Tapi semayang dia yang pertama tu tak sah lah sebab dia semayang serta murtad. Semayang yang kemudian tu sah sebab dia Islam dah. Tapi sebelum semayang kedua, dia mengkafirkan Islam yang lain pula, murtad semula dia. Dia semayang pula nanti, tak sah semayang dia sebab dia murtad. Dalam semayang ada dua kalimah syahadah, jadi Islam semula. Sudah semayang, jumpa orang cakap sebab kafirmu, murtad semula dianya bila nak sah semayang dia. Itu pun kira pandangan ni. Satu pandangan tidak. Murtad dia tak akan jadi Islam kembali hanya dengan semata-mata mengucap dengan syahadah. Dia kena bertaubat dahulu daripada kesalahan yang menyebabkan dia jatuh murtad. Taubat tu dulu. Kena taubat tu dulu. Barulah mengucap tu dikira. Kalau pakai pandangan ni agak berat. Orang yang jadi murtad kerana sebab mengkafirkan orang Islam yang lain, yang dia tak sedar pun dia murtad.
Dia ingat orang lain murtad. Dia je Islamnya. Bunyi cakap sebab kau kapil lalu bubuh. Berat-berat sungguh. Jadi hak ni, hak murtad dengan perkataan dan perbuatan, murtad dengan pegangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada i'tiqad yang sebenar, beriman dan bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi kewajipan untuk mengucap dua kalimah syahadat itu bab bicara bab iman. Dan kalau ia yang murtad enggan. Oh, degil. Kerajaan tangkap dia. Mahkamah memutuskan betul dia murtad. Maka mahkamah mengarahkan supaya kembali balik pada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat dan bertaubat dari dosa murtad tu. Dia enggan. Dia enggan. Nescaya wajib atas umpama raja daripada orang yang kuasa. Samalah ni. Yang berkuasa menyuruh kembali kepada Islam, samalah yang berkuasa ni. Hak ni pula wajib atas umpama raja. Mana umpama raja? Daripada orang yang kuasa. Sama je. Wajib apa? Tadi wajib menyuruh kembali pada agama dengan mengucap, tapi dia enggan, dia degil. Maka menjadi kewajipan kepada umpama raja daripada orang yang kuasa, wajib membunuh akan dia, akan orang murtad. Wajib bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agama dia daripada agama Islam pada agama kafir, maka hendaklah dibunuh orang tu. Faqtuluh, maka hendak bunuh. Jadi kewajipan pada berkuasa kena bunuh. Ini orang murtad. Dan nak bunuh macam mana? Suruh kembali pada Islam pun tak ada kuasa, tak ada undang-undang dah. Pihak berkuasa tapi undang-undang tak ada. Lepas tu suruh kembali pada Islam, dia enggan, bunuh. Lagi tak ada. Lagi tak ada. Tapi akal-akal orang cerdik, dia kata kalau kita agama Islam menetapkan hukum orang keluar daripada Islam kena bunuh, nanti orang bukan Islam minta undang-undang yang sama, siapa yang keluar dari agama mereka akan dibunuh juga. Jadi gitulah baru adil, dia kata. Jadi tak payahlah undang-undang gitu. We bebas betul macam mana? Kita Islam, kita dakwah agama kita. Jadi dakwah agama Islam yang lebih diminati, lebih tertarik orang, dia kata. Biarlah. Mana bebas. Kalau kita nak sekat orang Islam keluar daripada Islam jadi murtad, orang kafir pun nak akan sekat penganut dia daripada keluar agama kafir dia. Jadi macam mana kita nak tarik orang bukan Islam masuk pada agama Islam? Sebab mereka pun akan menyekat. Tak sama. Takkan sama. Sebab kita duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Agama lain hanya diberi kebebasan. Tapi agama Islam, agama rasmi, takkan sama. Ada ni. Takkan jadi sama. Kalau di negara yang dikuasai oleh orang kafir, itu tak ada nak cerita lah waktunya. Agama rasmi, agama Islam. Agama lain diberi kebebasan. Tapi kebebasan agama lain ni setakat bagi mereka. Mereka tak boleh sebab agama mereka pada orang Islam. Tetapi orang Islam boleh dakwah orang yang bukan Islam masuk pada agama Islam sebab Islam agama rasmi. Tidak ada paksaan daripada masuk agama Islam. Tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Ni ayat ni orang-orang pandai baca sangat ni. Tak ada paksaan. Tidak memaksa. Tapi bila kamu masuk Islam sahaja, kamu sudah terikat. Kamu akan dipaksa selama-lamanya kekal dalam agama Islam. Orang kafir tidak ada paksaan masuk Islam. Bila duduk dalam agama Islam, terikat. Dipaksa dengan hukum agama Islam. Tak boleh keluar dah. Begitu. Masuk agama Islam tidak dipaksa.
Bila masuk, tidak dibenarkan keluar sama sekali. Sebab agama Islam ni bukan boleh masuk keluar tak boleh. Ini agama yang sebenar. Agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak paksa masuk, kita hanya dakwah saja. Masuk, jangan keluar. Tak boleh keluar dah. Kalau keluar kena tangkap, murtad. Kalau enggan kembali pada agama Islam, kena bunuh. Ini hukum agama. Ada pula yang pakai logik akalnya, orang nak keluar daripada agama Islam, biar dia keluarlah. Kalau kita paksa mereka kekal dengan agama Islam, dia keluar dah pun kita paksa mereka kembali pada agama Islam, dia tak mudah. Kita paksa juga, dia takut pada undang-undang, dia kembali pada agama Islam. Akhirnya dia akan merosok sebelah dalam. Sebab dia tak mudah. Biar dia lari keluar lah. Keluar lari seorang, masuk 1000 orang, pelik apanya. Akan sedap bunyi tu. Seorang keluar jadi murtad, 1000 masuk agama Islam. Setakat seorang keluar, biar dia keluar lah. Kita boleh 1000 ni, dia kata. Sedap bunyi alasan akal tu. Kita seorang sekalipun, tak ada. Masuk agama Islam 1000 dah, alhamdulillah. Seorang je lagi keluar, tak boleh. Seorang pun tak boleh. Sebab ini agama yang sebenar. Tapi dia bakal ajak akal gitu lah. Kalau kita pegang dia tak ambuh dah kita. Kita pegang juga dia buat kacau. Dia punah dalam. Bila dia larilah seorang. Lari seorang, kita boleh 1000. Ada ni. Kemudian satu lagi kita kena ingat. Bab undang-undang itu atas pihak berkuasa yang menetapkan undang-undang. Kemudian pihak berkuasa pula dia tak akan jadi berkuasa sendiri. Orang yang mengangkat yang akan bertanggungjawab. Ni pihak berkuasa ni. Ni pihak berkuasa bukan kita. Pihak berkuasa ni siapa yang angkat kepada mereka kepada tampuk kekuasaan? Kelahir-lahir jadi menteri lalu. Siapa yang angkat mereka kepada tampuk kekuasaan? Ni besarlah tanggungjawab. Sebab mereka yang mengangkat seseorang kepada tampuk kekuasaan, yang berkuasa tidak melaksanakan hukum agama, dia akan bertanggungjawab daripada masyarakat. Yang mengangkat pun akan dipertanggungjawabkan daripada masyarakat. Sebab pihak berkuasa, dia bukan berkuasa dengan sendiri. Ada orang yang sokong, ada orang yang angkat. Kita angkat satu je. Kalau ngundi lah, satu undi je, tak geraknya satu, kita akan dipersoalkan. Ginilah contoh. Orang buat masjid 10 juta. Masjid tu 10 juta. Besar masjid. Kita infak RM1 je. Kita infak RM1 je. Jadi tak RM1 ke? Tak ada RM1 kita dah siap masjid 10 juta. RM1 je. RM1 ni berapa? Ni. Batal tu. Batal berapa ringgit? RM1 boleh batal suti? Batal berapa ringgit batal? Nak bosan? RM1 tu boleh 2 batal lah. Dah tak ada RM1 tu tak jadi ke masjid 10 juta? Jadi. Lepas tu RM1 tak ada nilai. Dapat pahala di pada hari akhirat. Sama juga orang buat tempat maksiat 10 juta harga tempat maksiat. Kita beri RM1 je. Alah RM1. Tak jadi siap dengan RM1. Tetap akan berdosa. Itulah. Ingat baik. Tiap langkahan kita semuanya duduk di bawah peraturan agama. Cuba cerita. Saat manakah dalam kehidupan kita tak ada kena-kena dengan agama? Saat mana? Cerita satu saat yang mana saat ni kita dibebaskan daripada agama. Ada? Satu saat yang mana kita tidak duduk di hukum agama. Mana? Tak ada. Apa yang kita lakukan semuanya akan dipersoalkan. Jadi balik pada undang-undang kekuasaan, hukum agama.
Dia hukum agama ni kita kena pandang kepada realiti, bi'ah dia panggil, suasana. Orang murtad hukum bunuh. Kita agama tidak menghukum, agama lebih pada mendidik. Menghukum ni adalah didikan yang terakhir. Ada ni. Menghukum adalah didikan yang terakhir. Macam sekolah lah. Sekolah ni mendidik. Bukan dia menghukum. Menghukum tu didikan yang terakhir kepada yang berat sangat. Ada ni. Kenapa dia kena rotan? Sebab dia tak nak pergi dah. Dengan didikan kelas tak nak pergi. Maka pihak sekolah terpaksa kena rotan. Rotan tu adalah didikan yang terakhir. Dengan hukuman. Jadi sama dengan hukum agama. Hukum agama ni bukan nak membunuh orang. Hukum agama ni bukan nak merejam orang. Hukum agama ni bukan nak mengerat tangan orang. Tapi didikan yang terakhir dalam suasana agama. Suasana agama Islam yang terselah molek, masuk agama Islam dah, tiba-tiba nak keluar, apa ada hukuman? Ada ni. Dalam suasana yang tidak ada maksiat-maksiat yang mendorong kepada zina, suasana agama kuat, dia berzina juga, maka ada hukuman. Kalau suasana sekarang dengan punca zina tu ada pelbagai, berlaku zina, lepas tu kita nak hukum di hadapan. Agama tidak seumpama tu. Agama beri pendidikan agama yang sempurna, dia masa sama sediakan hukuman. Seiringlah didikan agama yang comel, yang lengkap, perkara-perkara maksiat dihalang. Di masa sama, ni hukuman kalau degil juga. Sama juga dengan masalah orang yang keluar dari agama. Orang keluar dari agama ni, yang sebagian besarnya, orang yang bukan Islam asal dia mengucap dengan syahadah, masuk Islam kerana nak berkahwin. Dapat pasangan Islam yang menganiayai dia. Yang tinggal dia, kontang-konting pun. Terus kontang kanting tau. Suami Islam tu tinggal dia. Lepas tu nak gimana? Dia pun balik pada keluarga asal. Maka orang asal pun pujuk balik pada agama asal. Maka orang asal ni dia pun mohon kepada para kuasa nak balik pada agama asal. Kenapa jadi gitu? Kerana suasana tu sendiri, orang Islam sendiri pun tak ada ajaran Islam. Ada ni. Tak ada ajaran Islam. Jadi dia berkahwin, masuk Islam. Pasangan dia semayang bang pun tidak, agama pun tak reti. Lepas tu macam mana dia? Islam zahir je lah. Akhirnya dia aniayai, dia nak balik pada agama asal. Ada banyak berlaku. Dia naknya suasana Islam, suasana agama Islam ni kemah. Dapat pasangan yang kemah agama Islam, dapat keluarga pula yang kemah agama Islam. Dia pun didik ni saudara baru ni dengan agama. Didik, molek dah dia nak kembali pada agama asal ni, baru ada hukuman. Molek dah didikan nak balik pada agama asal juga ni. Tapi kalau suasana yang terbiasa umpama tu, nanti kita bunuh dia. Gitu. Ni. Dia banyak peringkat lah. Dia banyak peringkat. Tak ada suasana agama. Tambahan pula terkadang hak berjumpa dengan orang Islam ni, mengucap masuk Islam ni, jumpa tempat maksiat kadang-kadang. Jumpa kelak malang, sama-sama kaki mabuk. Okey, kita berkahwin. Mengucap doa kalimah syahadah. Dah sama-sama kaki mabuk. Akhirnya bercerai. Lepas tu hak kafir ni, hak Islam, hak saudara baru ni nak balik mula pada agama asal. Tu jadi banyak hak murtad tu. Suasana seumpama tu. Dia hukum agama, kembali pada agama, kembali pada suasana hidup beragama dengan didikan agama yang sempurna. Sekolah mana kemah didikan agama, mana kuliah agama meluah sungguh-sungguh, faham agama sungguh-sungguh. Orang kafir masuk agama Islam jadi seorang baru, dapat didikan agama yang sebenar, dapat hidup dalam agama Islam yang penuh dengan keadilan. Comel dah. Nak kembali kepada murtad ni. Tu baru ada hukuman.
Ni panjang ceritalah. Hak kitab ni cerita hak asas dia. Orang murtad enggan kembali, bunuh. Gitu. Tapi yang pertamanya kena ada undang-undang. Kemudian dia kena ada peringkat pelaksanaan. Tapi kalau undang-undang pun tak ada, orang murtad pun tak boleh nak paksa kembali pada Islam. Undang-undang pun tak ada, lepas tu pelaksanaan lagi lambat. Menegakkan undang-undang agama, menegakkan hukum Al-Quran dan hadis dalam negara, wajib ijma' ulama'. Menegakkan hukum agama dan negara, wajib ijma' ulama'. Ini sebagaimana kita wajib menegakkan agama dalam diri, sebagaimana wajib kita menegakkan agama dalam keluarga, sama je. Wajib menegakkan agama dalam negara, sama. Wajib ijma' ulama'. Nak tertegak tu lah. Itu perlu pada perjuangan. Ni hak bicara hukum agama. Orang murtad yang berkuasa wajib menyuruh kembali pada agama Islam. Enggan, maka wajib atas pihak berkuasa membunuh akan dia, akan orang yang murtad. Itu sesat berkaitan dengan orang yang murtad. Dan tidak jadi kafir orang yang mengerjakan dosa besar walau banyak sekalipun. Mari kita akan bicara semula lah. Orang yang mengerjakan dosa besar banyak mana sekalipun tidak jadi kafir di sisi ahli sunnah wal jamaah. Siang malam dia berjudi, siang malam dia minum arak, siang malam dia berzina. Macam pelacur contohnya, dia berzina siang malam, tidak menyebabkan jadi kafir. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah selagi dia tidak menghalalkan. Dia menghalalkan berzina halal, itu boleh jadi murtad waliyazabillah. Semata-mata mengerjakan dosa besar di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak menyebabkan jadi kafir. Wallahu a'lam.